Sekarang, awak sedang menghadapi satu masalah. Awak baru habis mengambil ijazah dalam bidang pemasaran. Awak ditawarkan kerja sebagai eksekutif pemasaran oleh dua buah syarikat yang berbeza, iaitu syarikat A dan syarikat B. Syarikat A terletak di kampung awak, tetapi syarikat B terletak di ibu kota. Jika awak pilih bekerja di syarikat A, awak akan mendapat gaji permulaan dan kenaikan gaji tahunan yang lebih rendah berbanding dengan awak pilih bekerja di syarikat B. Awak rasa bekerja di syarikat yang manakah lebih berbaloi? Kemudian, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang pertama, permulaan gaji dan kenaikan gaji tahunan bagi kedua-dua syarikat. Seterusnya, tentukan kos sara hidup di tempat A dan B. Jarak perjalanan ke tempat kerja jika tinggal di A atau berulang-alik dari A ke B. Akhirnya, mengenal pasti jumlah hari bekerja dalam setahun. Selain itu adalah dengan membuat andaian, iaitu syarikat A dan syarikat B berada pada satu garis dan memandu kereta dari tempat A ke tempat syarikat B. Syarikat A juga terletak di kampung halaman anda, oleh itu rumahnya dekat. Di samping itu, tempat B mempunyai kos sara hidup yang lebih tinggi daripada tempat A, dan juga syarikat B menawarkan gaji permulaan yang lebih tinggi bersama kenaikan gaji tahunan yang lebih tinggi daripada syarikat A. Seterusnya, tidak akan berlaku apa-apa perubahan tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun. Kos petrol juga tidak akan berlaku apa-apa perubahan sepanjang masa perjalanan, dan akhir sekali, tiada kesesakan lalu lintas semasa dalam perjalanan pergi dan pulang tempat kerja. Seterusnya adalah mengenal pasti pembeli ubah. Pembeli ubah merupakan kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Pembeli ubah yang terlibat ialah S1 sebagai jarak di antara rumah dan syarikat A, S2 sebagai jarak di antara rumah dan syarikat B, P1 sebagai permulaan gaji di syarikat A, P2 sebagai permulaan gaji di syarikat B, A1 sebagai kenaikan gaji tahunan di syarikat A, A2 sebagai kenaikan gaji tahunan di syarikat B, C1 sebagai kos sara hidup di syarikat A sebulan, C2 sebagai kos sara hidup di syarikat B sebulan, M sebagai kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter, H1 sebagai jumlah hari bekerja dalam 1 tahun di syarikat A, H2 sebagai jumlah hari bekerja dalam 1 tahun di syarikat B, D1 sebagai jumlah gaji di syarikat A sepanjang 2 tahun, D2 sebagai jumlah gaji di syarikat B sepanjang 2 tahun, K1 sebagai jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang 2 tahun, K2 sebagai jumlah pendapatan di syarikat B sepanjang 2 tahun, C1 sebagai jumlah kos di tempat A sepanjang 2 tahun, C2 sebagai jumlah kos di tempat B sepanjang 2 tahun, B sebagai beza jumlah kos antara tempat A dan B sepanjang 2 tahun. Akhirnya, A sebagai beza jumlah pendapatan dalam 2 tahun di syarikat A dan B. Seterusnya, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah permulaan gaji syarikat A ialah RM2,000 dan syarikat B ialah RM2,400. Kenaikan gaji tahunan syarikat A ialah RM75 dan syarikat B ialah RM120. Jumlah hari bekerja dalam setahun syarikat A dan syarikat B ialah 238 hari. Jumlah gaji dalam 2 tahun syarikat A ialah RM4,890 dan syarikat B ialah RM59,40. Sebab permulaan gaji darab dengan 24 iaitu gaji tanpa penaikan gaji tahunan dalam 2 tahun. Penaikan gaji tahunan darab dengan 12 sebab tahun kedua ada 12 bulan. Jumlah kos sara hidup yang perlu dibayar di syarikat A ialah RM31,200 dan syarikat B ialah RM38,400. Kos sara hidup
sebulan darab dengan 24 bulan untuk tepat jumlahnya. Katakan jarak antara rumah dan syarikat A ialah 1.1 km, jarak antara rumah dan syarikat B ialah 18.7 km. Kata penggunaan petrol sebuah kereta adalah lebih kurang 12.5 km per liter. Harga petrol semasa ialah RM2.05 per liter. Kos penggunaan petrol yang diperlukan bagi 1.1 km dua hala syarikat A ialah 0.176 liter dan petrol yang diperlukan bagi perjalanan 18.7 km dua hala syarikat B ialah 2.992 liter. Jumlah kos petrol bagi 1.1 km sepanjang 2 tahun di syarikat A ialah RM171.74 dan syarikat B ialah RM2.912.59. Jumlah kos sepanjang 2 tahun di syarikat A ialah RM30.371.74 dan syarikat B ialah RM41.319.59. Jumlah gaji menolak jumlah kos bagi 2 tahun akan dapat jumlah pendapatan bagi 2 tahun. Jumlah pendapatan bagi 2 tahun di syarikat A ialah RM17.524.26 dan syarikat B ialah RM17.720.40. Beza jumlah pendapatan dalam 2 tahun di syarikat A dan B ialah RM192.14. Jika dikira dalam sebulan ialah RM8, jadi jumlah pendapatan bagi 2 tahun di syarikat lebih banyak berbanding dengan syarikat A, oleh itu pilihan syarikat B lebih berbaloi. Selain itu, menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Model matematik yang dapat dihasilkan adalah seperti berikut. Jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang tahun sama dengan jumlah gaji di syarikat A sepanjang 2 tahun tolak jumlah kos di tempat A sepanjang 2 tahun. Jumlah pendapatan di syarikat B sepanjang 2 tahun sama dengan jumlah gaji di syarikat B sepanjang 2 tahun tolak jumlah kos di tempat B sepanjang 2 tahun. Jumlah gaji di syarikat A sepanjang 2 tahun sama dengan permulaan gaji di syarikat A darab 24 tambah kenaikan gaji tahunan di syarikat A darab 12. Jumlah gaji di syarikat A sepanjang 2 tahun sama dengan permulaan di syarikat A darab 12 tambah kenaikan gaji tahunan di syarikat A darab 12. Jumlah kos di tempat A sepanjang 2 tahun sama dengan jarak di antara rumah dan syarikat A bahagi 12.5 km per liter, kemudian darab RM2.05 darab 2038 darab 2. Jumlah kos di tempat B sepanjang 2 tahun sama dengan jarak di antara rumah dan syarikat B bahagi 12.5 km per liter, kemudian darab RM2.05 darab 2 darab 238 darab 2 untuk dapat kos petrol. Akhirnya tambahkan kos penggunaan petrol dengan kos taraf hidup di syarikat B sebulan. Jika jumlah pendapatan di syarikat B sepanjang 2 tahun lebih daripada jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang 2 tahun, maka adalah pekerja di syarikat B lebih berbaloi sebab mempunyai jumlah pendapatan yang lebih banyak. Jika jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang 2 tahun lebih daripada jumlah pendapatan di syarikat B sepanjang 2 tahun, maka kita tidak seharusnya membantu ke syarikat B untuk bekerja. Contoh penggunaan model. Jumlah gaji di syarikat A sepanjang 2 tahun ialah RM40.900. Jumlah gaji di syarikat B sepanjang 2 tahun ialah RM59.040. Jumlah kos di tempat A sepanjang 2 tahun ialah RM31.371.74. Jumlah kos di tempat A sepanjang 2 tahun ialah RM41.319.59. Jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang 2 tahun ialah RM17.528.26. Jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang 2 tahun ialah RM17.720.40.
Oleh sebab jumlah pendapatan di syarikat B sepanjang 2 tahun lebih daripada jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang 2 tahun, maka adalah pekerja di syarikat B lebih berbaloi sebab mempunyai jumlah pendapatan yang lebih tinggi. Oleh itu, model matematik tersebut dapat menangani masalah berkenaan. Di samping itu, penerokaan lanjutan. Jika semua pemboleh ubah dikekalkan sejauh manakah jarak kedudukan syarikat B adalah optimum, jumlah pendapatan di syarikat A sepanjang 2 tahun kurang daripada jumlah pendapatan di syarikat sepanjang 2 tahun. Kita boleh mendapatkan jarak kedudukan syarikat secara optimum melalui formula ini. Hal ini bermakna jika jarak di antara rumah dan syarikat B adalah kurang dari 19.93 km, maka adalah wajar membantu ke syarikat B untuk bekerja. Berapakah kos sara hidup yang maksimum di tempat B sehingga mempengaruhi seseorang bekerja di tempat B? Dengan formula ini, kita boleh mendapatkan kos sara hidup yang maksimum di tempat B. Hal ini bermakna selagi kos sara hidup yang maksimum di tempat B adalah kurang daripada RM1,608, bekerja di syarikat B adalah berbaloi. Memunikan model matematik, andaian yang dibuat tentang lokasi rumah syarikat A dan syarikat B yang berada pada suatu garis dikaji semula. Jika lokasi ketiga-tiga tempat ini tidak terletak di atas suatu garis lurus, bagaimana hal ini memberi impak kepada model kita? Jika andaian baharu dibuat, maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan ini. Melaporkan dapatan. Gunakan simbol dan raja semasa melaporkan dapatan jika perlu. Simbol dan raja yang digunakan akan menggambarkan keseluruhan proses pemodelan sehingga mencapai dapatan yang dikehendaki. Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Yang penting model itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan itu dalam laporannya. Misalnya, nilai bagi masa yang diperuntukkan oleh seseorang adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Adakah membantu tambahan 17.6 km untuk pendapatan lebih banyak daripada syarikat A sebanyak RM8 berbaloi bagi seseorang. Mengikut model ini, penjimatan 5 sen dianggap berbaloi. Impak kepada alam sekitar tidak dipertimbangkan dalam model ini. Adakah dengan membantu tambahan jarak 17.6 km untuk A, beza pendapatan lebih banyak daripada syarikat A sebulan sebanyak RM8 itu mesra alam sekitar? Model ini tidak mempertimbangkan usaha ke arah kelestarian alam sekitar seperti usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Sekian, terima kasih.